Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda bersama dengan saya dalam modul pertama untuk agent dan dropship. Okay, so the first thing yang you all kena tahu adalah cash flow quadrant. Okay, so dalam dunia ni, kalau kita dia ada empat quadrant. Empat quadrant. Yang pertama adalah employees atau bekerja. Kalau orang bekerja ni, dia akan habiskan masa dia dan dia akan tukar masa dia untuk dapatkan duit. Dan kalau dia bijak sikit, dia akan kerja sendiri. Kalau orang bekerja ni, dia terikat dengan majikan, dia terikat dengan bos dan dia terikat dengan banyak benda. Tapi kalau kerja sendiri, dia adalah kelapangan sikit. Tapi still sama juga. Sebab kalau dia tak buat, dia tak dapat. So golongan belah kiri ni adalah golongan yang susah nak capai kebebasan masa, kebebasan kewangan dan kebebasan pilihan. Okay, so kenapa kita kena tahu benda ni? First kali kita kena tahu kita dekat mana. So bila kita tahu kita dekat mana, senang kita nak tunjukkan arah, senang kita nak wastekan kita punya journey ni nak pergi mana. Okay, so kalau sekarang anda adalah orang yang makan gaji, it's okay, tak ada masalah. Kalau sekarang anda adalah orang yang bekerja sendiri, pun tak ada masalah. Tapi kita kena tahu bila kita nak pergi ke B ni. Business owner. Business owner ni adalah business lah. Okay, ramai orang ingat bila dia berniaga, dia jual, dia beli, dia buat transaksi jual beli dan sebagainya, dia buka kedai kan, dia dah berniaga. Tapi sebenarnya selagi mana dia tidak ada sistem dan dia tidak ada team, tidak ada pekerja, tidak ada orang yang bersama-sama dengan dia, dia tetap dikira sebagai self-employed, bekerja sendiri. Yang mana risikonya adalah benda tu melekat dekat diri dia. Kalau dia tak ada, habis. Faham ke faham? Okay. So business owner ni apa? Business owner ni adalah dia ada sistem yang bekerja untuk dia, dia ada people yang bekerja untuk dia. People make you money. So ini business owner. Okay. Dan last kali adalah investor. Investor ni adalah money make you money. Bila kita dah banyak duit, kita boleh main investment lah. Main property, main saham. So dengan duit tu, kita boleh buat lebih banyak duit. So dalam dunia ni, ada 5 orang je yang memang dilahirkan kaya. Sebab apa? Mungkin dia adalah kerabat diraja ataupun dia memang ada talent, kan? Dia memang ada talent untuk jadi orang kaya. Dan 5% je dalam dunia ni. Okey, lepas tu ada 25% pula orang yang leverage. Maksudnya dia bina orang untuk bekerja dengan dia, dia bina tim dia untuk sama-sama majukan bisnes dengan dia, maka itulah orang yang leverage. 5% dan 25% ni adalah orang yang kaya. Orang yang mencipta, orang yang faham ilmu kekayaan. Dan 70% orang dalam dunia ni bekerja dengan 2 golongan itu. So sebab tu penting untuk kita tahu kita dekat kuadran yang mana dan kita nak pergi mana. So bila kita clear benda ni, baru kita clear apakah tindakan yang kita akan ambil. Okey, jom kita tengok. Satu lagi. Kita namakan dia sebagai pyramid income. Okey, so dalam dunia ni ada 5 cara orang buat duit. So pertama sekali work, bekerja. Kenapa orang tahu dengan bekerja je boleh dapat duit? Sebab daripada kecil kita ni diajar. Kau nak dapat duit, kau kerja. Kau nak dapat duit, kau kerja. Okey nak, kau kerja, belajar baik-baik, nanti dapat dapat result bagus, dapat sijil bagus, boleh kerja yang bagus-bagus. So, kita dah ditanam dalam mindset kita nak dapat duit je kerja. Nak kerja je duit. So duit ni dia, kerja ni dia tak akan dapat banyak. Tengok ni 2 angka sahaja. Okey. Lepas tu kalau dia bijak sikit dia akan buat sales, dia akan buat jualan. Dia berniaga lah. Sales kan. So kat situ akan berlakunya penambahan, sedikit penambahan sebab Allah SWT bagi tahu
Nabi SAW bagi tahu 90% rezeki dalam berniaga. Tapi still kalau dia tak membina dia punya team, dia sibuk menjual. So kat situ dia akan stuck dekat income 3 angka. Dia akan start kat income 3 angka. The best choice adalah leverage. Leverage ni apa? Leverage ni contohnya bila kita sebagai agent, kita leveragekan pada dropship kita. Kita cari dropship lebih banyak. Siapa nak join dropship saya? Siapa nak jana income bersama-sama saya? So lebih banyak team yang bersama dengan kita, maka akan lebih banyaklah income kita. Let's say lah seorang boleh buat jualan, kita seorang boleh buat jualan 10 unit sale sebulan, 10 unit set, 10 set sebulan. Kalau kita ada 10 orang, kita dah boleh jual 100 set. So itulah the power of leverage. Sebab tu orang yang bijak dalam leverage ni, dia akan kaya. Tengok ni ada 4 angka. Okay, so dan yang tangga yang atas sikit adalah influence. Dia buat kerja, dia mencari duit dengan dia influence. Dia mempengaruhi orang. Macam mana dia mempengaruhi orang? Pertama dengan leverage. Kedua dengan kejayaan dia. Dengan dia leverage ni dia berjaya cipta result-result yang bagus. So dengan result tersebut dia influence orang. Contohnya seorang founder ni dulu dia bermula daripada sales. Dia bermula daripada jual produk orang. Tapi bila dia start naik, dia boleh buat produk sendiri. Sampailah sekarang kehidupan dia berubah 180 darjah. So daripada situ orang terinfluence. Dia orang susah pun boleh berjaya. Takkan aku tak boleh berjaya? So dekat situ ramai orang akan follow dia. So ini level influence. Dan level yang paling tinggi adalah transform. Iaitu dia tukar orang tu daripada zero kepada pandai buat duit. Daripada tak pandai berniaga pada jutawan. Dia transfer ilmu-ilmu yang dia ada, pengalaman-pengalaman yang dia ada untuk develop orang tadi menjadi satu orang yang sangat powerful. So dekat transform ni income dia boleh jadi lebih daripada 6 angka. Okay. So sebab tu kita kena faham piramid income ni. Kalau kita tak faham, kita akan stuck dalam sama ada work ataupun sales. Ramai orang sekarang buat sales tu, tapi saya tak nak tim dropship dan agent saya ni tersekat pada level sales. So korang kena ada mindset macam mana nak pergi kepada leverage, macam mana nak pergi kepada influence, dan of course macam mana nak pergi kepada transform. Okay, sampai situ saja video kali ini. Jumpa anda di video akan datang.